janji kami denganmu wahai Rasulullah, bahwa kami ni umatmu, kami ni hamba Allah Ta'ala yang berpegang ambil tarik ala sami wa ta'ah, bahwa kami mesti mendengar dan patuh kepada ajaran kamu. Kamu nak ajak perang, akhir wahai Rasulullah, famdi ya Rasulullah, kata wahai Muhammad, apa yang kau suruh. Kalau engkau suruh wahai Muhammad, kau bentangkan lautan ini untuk kami renang, kami boleh renang. Wallahi demi Allah, kalau engkau kata kami akan menempuh bahaya dalam perjuangan ini, kami sedia. Maka kata dia, matakan dapat mena rojulun baik. Tak seorang pun dari kalangan Ansar ini yang meninggalkan perjuangan untuk perang bila engkau ajak wahai Rasulullah. Dan sungguhnya inna la subrun fil harbi, kami orang yang sabar dalam perang. Kami sabar Muhammad. Jangan ingat kaya perang dalam bulan Ramadan kami minum dah. Kami tak minum. Orang Islam juga menyangka bulan Ramadan tak minum dah. Iya tidak kan? Iya kan? Saya satu hari bawa isteri, saya tanya begini, Muhammad tanya, Pak Fahad ada dunia yang saya ikut. Ini dah ditunda benda ni. Ya, lebih belakang ya. Dia mengamal sama. Dah ada dia pun nunda. Dia bukan kira dia aku dah nunda lagi ini. Ya, nunda bukan nunda lebih saja, ada yang travel. Udah tanya aku dah dia buat Allah. Ni kan yang beliau dia kata sama dia. Buat apa ni saya? Bila saya tunggu di belakang dia ada seorang orang. Benar-benar tiba dia duduk belakang minum astagfirullah. Saya beritahu dan semangat kemarin ni ada. Memang begitu Ustaz. Saya nyangka rupanya pukul 2 tu saat ini ya Allah, tekak ni menggeletik, kita tahu menggeletik, tahu menggeletik. Ya Allah, tengok air tu nak minum saja. Kita terbuka kerja lagi ke 10 lagi. Pukul 2 kamu mula, ya Allah, mulai tidak apa-apa. Itu yang tunggu minum guguk baru ni apa-apa. Astagfirullah. Rasulullah mana saat perang? Kami sanggup wahai Rasulullah. Dan berjalanlah wahai Rasulullah, kami akan ikut engkau. Inilah disebut tingginya semangat para sahabat Rasulullah Muhajirin Ansar yang menyambut suara Rasulullah. Kami sanggup berada wahai Rasulullah bersamamu dalam perang Badar. Maka Allah kurniakan kepada orang mukmin ibadah ini firman Allah Taala, idh yuwashikumun nu'asa amanatan min. Kami Allah Taala berikan malam Jumat itu, sunnah perang malam itu, para sahabat yang berada di barang dalam keadaan mengantuk, nak tidur, nu'as kantuk. Amanatan min, menunjukkan Allah Taala beri ketenteraman kepada tentera Islam. Bila mengantuk mereka tertidur. Besok pagi bila tidur cukup, besok pagi gagal kalau kita berjuang sana sampai pukul 3 kalau tidur, besok lebih dah. Bila lebih ditipu dia orang. Kita faham apa-apa. Kita jangan berjaga sampai pukul 3, mu'am lembang pukul 3. Besok sudah letih. Kalau 2 minggu pukul 3 habis. Besok sudah letih. Bila letih ngantuk pun. Dalam ngantuk orang ni buat tak. Kira saja. Maka kami rasakan mengantuk di dalam para salat iaitu perang Badar, tentera Badar ni. Wa najmu alaikum minas sama'i ma, kami turunkan hujan di Badar. Liutahirakum bi, supaya tentera Ansar dan Muhajirin, tentera Rasulullah tadi, dia dapat rasa segar dengan hujan turun. Kita seronok hujan, apa seronok menyaga terapat, pergi ke bukan ke barat, bukan Ramadan, pasal Ramadan ada Arab ni kalau hujan seronok. Apa seronok? Dalam panah atas dan menyucikan mereka. Wa yuzhiba ankum rijza syaitan, kata Allah Ta'ala, kami rasakan mereka mengantuk, turunkan hujan, pada masa itu bersihlah diri mereka hisian dari sudut maknawi dan juga badan mereka bersih, dan Allah Ta'ala bersihkan daripada kekotoran yang dimasukkan oleh syaitan. Liar buta ala qulubi, supaya hati mereka kuat. Besok hari Jumat ni nak berperang.
wa yuthabbita bihil aqdam, supaya tetap pendirian mereka. Idh yuhi rabbuka ilal malaika anni ma'akum fatabbitu alladhina amanu. Maka Allah Ta'ala sebut, kami wahyukan kepada para malaikat, kata Allah Ta'ala, aku Allah Ta'ala bersama kamu wahai para malaikat. Turun wahai para malaikat, berikan keteguhan diri dan ketetapan kekuatan kepada orang yang beriman. Seulti fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ab. Aku, kata Allah Ta'ala, akan masukkan dalam dada hati orang kafir ar-ru'ba, rasa takut, rasa cemas. Walaupun 300 Allah aku mau Islam jangan. Bila dia mula takbir Allah Akbar, oi pecah pada kita. Allah Ta'ala yang masukkan. Orang kafir ni tuan-tuan, kalau kita kuat berjuang kerana Allah, bukan kerana cari rezeki, bukan cari kekayaan, bukan cari pangkat, memang Allah Ta'ala turun. Walaupun ramai, Allah Ta'ala turunkan dan hati mereka terjebuk ilmu itu. Tapi kalau kita sama macam demo je, lah terlampau tak bunyi. Tuan-tuan faham ni, saya tak dapat nak urai sebab masa tak cukup. Al-Ru'ab. Fadribu faqal anak, maka Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat diwahyu kepada Rasulullah, penggallah leher-leher mereka. Wahai tentera Islam, kamu potong leher orang kafir. Fadribu faqal anak wadribu kulla banan. Mereka dipakai banyak baju besi, baju perang. Kalau potong sini, penting tak dapat. Potong jari-jari mereka. Awak dah kalau kalah aja. Memang bila potong ke leher, dia pakai baju besi, tampak benar. Potong jari-jari. Bila potong jari, maksudnya mereka tak boleh guna lagi senjata. Yang tak pakai baju besi, perang, potong tengkuk dan semacam. Ini Al-Quran sebut, bukan sejarah saya. Al-Quran Allah sebut, jelas. Apa kata Allah? Zalika bilam sya'allah wa rasulah. Sebab mereka ini orang kafir yang menentang kaum Muhammad dan kaum Islam ini, iaitu memerangi Allah dan Rasul. Wa man yushaqiqillah wa rasulahu fa inna Allah syadidul iqab. Orang yang menentang Allah dan Rasul akan menerima balasan yang sangat dahsyat dari Allah Taala. Tapi maksudnya apa? Orang tentang Islam ini pasti akan menerima balasan yang sangat dahsyat. Tinggal lagi serah pada kita. Mana kita buat? Kalau perangai kita berkacau perangai mereka, habis. Mayang juga, sudah saya bukan awam bayar. Kalau berjuang kerana apa? Tidak pangkat, tidak harta, tidak sama dengan dia. Ini mesti kita jaga. Sebab itu perang Badar yang mengandung ayatan yang sangat besar. Para sahabat berjuang bukan kerana apa? I'la kalimatullah yang mulia. Kita tanya, apa sebab kita berjuang Islam? Nak jadi calon ke? Nak dapat ilmu ke? Nak dapat balak ke? Nak dapat rumah ke? Nak dapat tanah ke? Nak dapat duit ke? Itu habis. Dan nampak, oh dia tinggi tu, bukan main. Tapi mereka ikhlas kalimatullah yang mulia. Nak tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, nak tegakkan kitab Al-Quran, nak tegakkan undang Islam, al-mizan dan keadilan. Ini yang menjadi matlamat perjuangan Islam. Maka Allah Taala berikan kurniaan pada mereka malam itu, dan bila malam itu pertama iaitu rasa mengantuk, mereka cukup rehat. Besok kuat turun hujan, maka mereka segar badan, dan bila turun hujan Allah Taala jauhkan mereka daripada bisikan syaitan. Apa kata syaitan? Kamu tak takut, musuhin Muhammad 1000, kamu tak dilawan. Dan karena segala Allah Ta'ala beri pertolongan sehingga orang musyrik itu rasa bahawa mereka kejut berhadapan dengan tentera Islam. Walaupun jumlahnya 319 atau 310 dan ada ulama kata 313. Baik, saya masuk ke fokus yang akhir. Rasulullah memimpin tentera Islam yang cukup bijak. Dia beramal dengan ayat Allah, inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Rasulullah mengatur barisan saf tenteranya seperti salam sembahyang. Kalau macam kita malam ini 300 saf itu disusun. Saf pertama, barisan pertama tentera sebagai pemanah.
yang berkuda. Saf kedua tak ada berkuda tapi pemana. Saf ketiga tentera berjuang. Saf keempat turunnya tentera-tentera yang berani mati syahid dalam menang. Susun saf semaya. Ya Allah. Jawab jangan ada. Itu disebut kepintaran kebijaksanaan Rasulullah. Usul ini menghalang musuh dan musuh rasa bahwa umat Islam sangat kuat, tak berpecah. Satu sah tidak berpecah. Maka panjang lagi dia punya syarat dalam keadaan sekarang. Bagaimana kita menyusun sah dalam perjuangan satu-satu. Jadi tuan-tuan pandai, tuan-tuan tidak percaya. Kalau saya terang di dalam pukul 9 habis. Malam tadi sampai pukul 11 dan tuan-tuan Allah telah jawab Ustaz, telah jawab. Ada yang nanti. Ada datang tasdirahnya memang tu dulu apa dah. Kok cepat benar lebih cepatnya. Bila nak buang badan nengok pula pun lebih. Hai tak. Sebabnya datang masjid orang tua muda kalau orang muda baru sudah ada 3-4 bulan. Tuan-tuan dan puan, semasa Rasulullah merasa barisan, sebutlah barisan Allah. Tuan-tuan, tak mana yang mereka. Bahasa Rasulullah merasa barisan tentera, dia kata bahasa dia, kamu mesti ikut arahan aku, kata Rasulullah. Saya dah sebut tuan-tuan, kekuatan Rasulullah ini menyamin 30 orang. Kuat tuan-tuan. Kuat dia. Boleh nampak dia kata terganti berdamai 300 kata ulama hadis 300 pemuda. Sebab itu dia berjalan naik kuda, naik apun, tak ada berhenti. Tinggal lagi dia berhenti naik gunung kuat, balik bukit, turun bukit, memandangkan tentera yang sahabat orang tiga. Kuat dia tak letih. Sebab itu Rasulullah dia tak muat lah. Orang muat dia punya apa? Letih. Lepas muat letih apa? Tidur. 3 kali. Mikir kita tidur. Sudah muat saja dia. Muat. Rasulullah tak pernah muat. Rasulullah tak masuk. Dia tidur. Kata dia mata dia tidur. Hati dia tidur. Kita semua tidur. Telinga tidur. Sebab itu kain pun tak pernah pergi. Kalau orangnya dia tidur lesok. Lesok tu. Amat tu. Ya Allah. Allah dah apa benar. Kenapa? Udah pandai kain. Sebab itu dalam peraturan Islam, anak jangan bagi masuk dalam beberapa waktu. Lepas zuhur jangan. Sebelum subuh ya jangan. Lepas isyak jangan. Itu masa kita melondi. Nak tidur. Bila masuk ayah Allah anak itu. Anak lelaki itu, anak buah ini jangan. Jaga itu. Baru dia boleh menyelamatkan daripada sumbang makhluk. Ini tengok pertama, tujuh. Tengok kedua, nak tengok lagi. Tengok ketiga, satu tak tujuh. Ini yang dia sebut. Masa itu seorang sahabat bernama Sawad bin Aziyah. Dia keluar sedikit ke depan. Kata Rasulullah, kamu Sawad. Ya Sawad, istau. Wahai Sawad, berat. Betulkan barisan kamu, luruskan barisan kamu. Rasulullah ketuk dengan anak panah yang tak ada ya, tak ada. Yang tidak ada berluru. Kata Sawad, engkau ya Rasulullah sekalian Rasul, diutus oleh Allah untuk membawa kebenaran dan keadilan. Aku tidak balas juga. Bagaimana rasa perut aku engkau ketuk dengan anak panah ini, dengan tongkatmu ini, aku nak rasa tak balas. Sahabat tengok, ya Allah, apa hal? Tengah mereka barisan, boleh sahabat mentang Rasulullah. Kata Rasulullah, dia buka perut, tak balas. Tengah nak perang mereka, boleh Rasulullah itu bidak Rasulullah. Balas. Bila Rasulullah buka perut masa itu, dia kata Rasulullah dan cium perut Rasulullah. Mengapa marah aku yang kamu buat ini wahai sahabat? Kata dia, sebelum aku mati wahai Rasulullah, aku tidak sentuhkan kulit aku dengan kulitmu yang mulia ini. Sebab bila sentuh cita-cita Rasulullah, bila cita Rasulullah, kata Rasulullah, aku doakan kebaikan untukmu wahai sahabat bin Azimah. Pada masa itu dia dapat masuk syurga. Kita dengar Rasulullah ni, ya para sahabat dulu dengar Rasulullah, Allah cukup sayang ni Rasulullah. Sahabat sampai kata, aku ya Rasulullah pergi tadi temui dan menemuimu semayang berjemaah subuh. Sekarang belum nunggu aku dah rindu belum. Rindu, tuan-tuan tahu rindu. Rindu mengetik-ketik, kau mengetik. Rindu ni nak jumpa benar lah. Kita kalau tengah muda tu, isteri seminggu balik kampung mana satu. Terdengar diam nampak dia posisi nampak dia itu rindu I miss you. Saya tak tahu nak sebut rindu sebab bukan terang rindu itu ayam-ayam terdengar
inilah yang disebut makam yang ini. Akhir sekali tuan, akhirnya menang ya Islam. Saya rasa cukup kali itu tuan. Tuan berhenti nampak. Ada tak boleh. Jadi apa nama ni? Tilam semua boleh dapat. Jadi saya rasa cukup kali itu. Ya, tolong umum ada apa ni? Untuk jemaah sekalian supaya ada juga kunci motosikal. Dan kita lagi semasa solat tarawih sebuah motor hari jamaah jenis jamaah ya sini dah oleh sini dah di dalam kawasan masjid pun jemaah semua berdoa supaya motosikal hari jamaah dapat jumpa tidak kita berdoa semoga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kepada jemaah kami yang menghadapi musibah ini supaya dapat pertolongan. Ya Arhamar Rahimin, ya wahai Tuhan, wahai yang Maha Kuasa, berikanlah kepada ahli jemaah kami ini ketenangan jiwa yang menghadapi musibah ini. Ya Arhamar Rahimin, betulkanlah pintu hati mereka yang mencuri lesen motosikal kawan kami, sahabat kami supaya memulangkan semua. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, berakhirnya perang Badar ini dimenangi oleh umat Islam. 70 tentera musyrikin ini mati dan 70 tertawan. Dan pemimpin besar mereka seperti Abu Jahal mati, Utbah mati, Syaibah mati, Umayyah bin Khalaf yang menyusul dia terabah mati. Ini semua kuat musuh Rasul mati. Pada masa baru orang mesti sedar bahawa mereka sekarang menerima pukulan teruk dan umat Islam sudah menang walaupun 300. Saya tak sempat sebut tuan-tuan di mana Allah Ta'ala turunkan malaikat Jibril, turunkan malaikat kata Rasulullah 3,000 hingga 5,000. Tapi kalau tuan-tuan kata pada bulan 5,000 kenapa tak mati semua? Kerana itu kodrat. Bukan nak bagi mati, nak bagi menang tentera Islam. Kalau tak bayar ke 3,000, Jibril seorang nak pang pecah kepala api. Tapi Allah Ta'ala nak jadi pertolongan. Bukan yang perang cuma malaikat itu maksud. Maka di antara pertolongan yang disebut oleh Al-Quran tentang peristiwa, yaitu peristiwa Badar ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran jelas. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Allah sebut kamu tentera Badar tidak membunuh mereka tentera musyrikin, tapi Allah membunuh. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Kalau kamu tidak melontar, tidak melempar, tapi yang melempar Allah Ta'ala. Ini orang dulu dia pakai wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Oleh Allah itu kan. Ya, ada wal yu'til mu'minina minhu bala'an hasanan inna Allaha alim. Maka Allah berikan ayat keputusan yang baik kepada orang mukmin dalam perang Badar. Jadi kita lihat falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Kamu tentera Islam bukan membunuh mereka tentera musyrikin, Allah Ta'ala yang membunuh mereka. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Ketika kamu melempar itu sebenarnya bukan kamu melempar, Allah Ta'ala yang melempar. Coba kita lihat besar hukumnya Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala kepada umat Islam bila nak pertahankan. Rasulullah nak pertahankan Islam sehingga 305 dapatkah kita ini pertolongan ini? InsyaAllah. Boleh dapat? InsyaAllah. Tapi mesti ikut para sahabat Muhajirin dan Ansar, taat Allah Ta'ala, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta pada benda, cinta kepada dunia, tak dapat juga. Tapi akan datang masa yang ditentu oleh Allah dapat. Dalam tempoh masa kita ni Allah ada masa nak cucu. Tapi kalau tengok sekarang ni Allah menghappy dia tahu yang mana macam-macam tak bersatu, dia mesti bersatu. Hari ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra Mi'raj, manusia berteknik Islam dan sunnah Rasul Islam bukan sejarah saja, yang sangat panjang ceritanya tentang Isra, tentang Badar sebenarnya dia adalah merupakan satu pertanda yang paling baik.
Sebab itu disebut Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an. Inilah hari pertemuan dua pasukan musyrikin dan mukminin. Maka Allah Ta'ala menangkan mukminin. Kita belum lagi merasa. Saudara, Islam belum dapat dimenangkan. Dan umat Islam tidak menangkan Islam. Orang kafir masih terus berkuasa terhadap umat Islam. Sama ada ekonomi atau politik atau kehakiman atau bangunan. Segala-galanya kita dalam keadaan hanya melihat saja. Kalau kita mampu untuk melakukan dalam diri kita sebagai orang saleh ritual dan saleh wara profesional, insyaAllah kita dapat. Ini saleh ritual sembahyang okey, puasa okey, bila menjaga ni orang. Ya, tetapi saleh ritual dan juga wara atau saleh profesional. Ada ulama tapi tidak profesional. Ada profesional tapi tidak ulama. Artinya mereka tidak bergabung dua keadaan yang paling penting. Kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita saleh ritual dia itu rumah. Tapi kita juga saleh profesional. Kita berpolitik, kita membangun baru, kita memberikan fikiran yang benar. Taruhlah kita menjadi para sahabat atau seperti para sahabat itu Ansar dan Muhammad. Saya cukup sore itu saya sampaikan. Sudah 5 minit lebih saya minta maaf kalau detik saya berdetik sama berdetik. Tapi saya ini satu lebihnya bila detik ngantuk tu bercakap dah hilang lebih. Ya. Hari dah mulai ngantuk. Saya tak boleh ngantuk. Lepas sikit cakap ni sebab dia masih hilang ngantuk. Itu kata Amro dah ngantuk kali. Kita lemah. Bukan kuat dengan pula Melayu. Cepat layu. Orang lain sikit dah layu. Orang makan dah layu. Jadi saya akhirkan semua dan saya mengucapkan selamat Hari Raya InsyaAllah. Dan akhirnya Ramadan kita hingga ke akhirnya isi dengan amalan yang saya sebut tadi, maka kita dapat keutamaan Allah, dapat kampunan, dapat rahmat, dapat minan nar. Kita bebas daripada azab api neraka. Yang membebaskan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah meniru dan mencuti perjuangan yang dilakukan oleh golongan Muhajirin dan Ansar sekadar yang kita mampu dalam konteks hidup kita sekarang. Aku lupa di hadza wa astagfirullahi wa lakum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arina bil jannati bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillah.